Assalamualaikum. Okey, bertemu kembali pada minggu ini. Kita akan sambung dengan tajuk pentingnya bahagian tumbuhan. Okey, tajuk ini ialah sambungan daripada tajuk minggu lepas, iaitu kenali bahagian-bahagian tumbuhan. Baik, sebelum kita pergi ke tajuk pentingnya bahagian tumbuhan, mari kita ulang kaji dahulu. Apakah 4 bahagian tumbuhan yang telah awak pelajari minggu lepas? Okey, yang pertama apa? Daun. Yang kedua, batang. Yang ketiga, bunga. Dan yang keempat ialah akar. Bagus. Dan untuk minggu ini kita akan sambung dengan pentingnya bahagian tumbuhan, di mana setiap bahagian tumbuhan seperti daun, batang, bunga dan juga akar ada fungsi masing-masing. Okey, kita terus kepada bahagian yang pertama. Okey, cikgu besarkan di sini. Apakah kepentingan daun, bunga, batang dan akar? Siapa nak jawab? Mestilah awak semua yang perlu jawab. Dan bagaimana untuk kita mencari jawapan? Jangan risau, ada di dalam buku ini. Dan sambil itu, cikgu akan bantu awak untuk mendapatkan jawapan bagi soalan yang ditanya oleh murid ini. Jangan risau ya. Baik, kita terus ke bahagian yang pertama, iaitu ni si comel ni. Si comel. Hai, saya bunga. Saya ialah bahagian pembiakan tumbuhan. Okey, dia dah bagi tahu bahawa dia ialah bahagian pembiakan tumbuhan. Saya akan bertukar menjadi buah dan biji benih. Okey, dia akan jadi dua benda. Yang pertama, dia akan jadi buah, dan yang kedua, dia akan menjadi biji benih. Baik, kita tengok bagaimana contoh biji benih pokok manggis. Baik. Pada mula-mula pokok berbunga, pokok manggis ni dia akan mengeluarkan bunga yang berwarna putih. Buah dia kalau kita lihat kecil sahaja. Ni yang cikgu buat dengan warna hijau. Ini adalah buahnya tu. Buah ni tidak boleh dimakan lagi ya. Selepas beberapa ketika, bunga tersebut akan bertukar menjadi kelopak manggis dan juga mempunyai buah yang berwarna putih. Okey, cikgu cuba dah. Okey, ni yang berwarna putih ni. Okey, pada masa ini buahnya kelihatan lebih kecil berbanding dengan kelopak yang turut sama-sama membesar. Dia membesar bersama dengan buah ini. Okey, seterusnya selepas beberapa ketika, buah manggis itu akan menjadi lebih besar. Okey, menjadi lebih besar daripada kelopak dia. Okey. Dan dia akan seterusnya buah manggis ni akan menjadi masak. Inilah buah yang kita makan Buah manggis yang di luarnya berwarna keungguan ataupun berwarna ungu. Dan kalau kita potong buah manggis, di dalamnya terdapat isi yang sangat putih dan juga manis, sedap dimakan. Sekarang pun musim manggis. Dan kalau awak makan ulas ataupun biji yang besar, di dalamnya akan terdapat biji benih. Inilah yang dimasukkan yang diceritakan oleh bunga tadi. Saya akan bertukar menjadi buah. Okey, buah yang ini dan juga biji benih yang ada di dalam isi. Okey, daripada biji benih inilah yang boleh menghasilkan anak pokok yang baru. Jadi inilah kepentingan bagi bahagian yang pertama, iaitu bunga. Baik, jelas
Sekarang kita pergi ke bahagian tumbuhan yang kedua. Ini dia. Hai, saya batang. Inilah batang. Saya mengangkut makanan yang dihasilkan oleh daun ke semua bahagian tumbuhan. Jadi batang ini berfungsi untuk mengangkut makanan yang dihasilkan oleh daun. Jadi daun ni, dia dah ceritakan. Daun ni berfungsi menghasilkan makanan dan bahagian batang pula berfungsi sebagai pengangkut ataupun dialah yang mengangkut. Kalau dalam kehidupan kita ni, yang bahagian mengangkut ni mungkin kereta, mungkin motor. Tetapi pada pokok, bahagian batang lah yang berfungsi untuk mengangkut makanan. Baik, selain daripada makanan, saya juga mengangkut air dan nutrien. Okey. Awak mungkin dah tahu apa dia air, tetapi nutrien ni mungkin perkataan baru bagi kamu. Okey, cikgu akan bantu kamu. Nutrien ini ialah bahan-bahan yang berfaedah dan juga berfungsi kepada tumbuhan. Contohnya seperti vitamin yang diperlukan untuk pokok membesar. Baik, cikgu ulang sekali lagi Saya juga mengangkut air dan nutrien daripada akar. Okey, ke bahagian daun. Dia ada cerita dua benda sebenarnya di sini. Yang pertama, batang akan mengangkut makanan dari daun kepada semua bahagian tumbuhan. Ini yang pertama. Dan fungsi yang kedua, dia juga mengangkut air dan juga nutrien daripada akar ke bahagian daun. Inilah dua fungsi utama bagi batang. Sekarang kita lihat bahagian tumbuhan yang ketiga, iaitu daun. Saya daun. Saya ialah bahagian tumbuhan yang digunakan untuk membuat makanan. Membuat makanan, tumbuhan terpaksa membuat makanan sendiri. Tumbuhan tidak dapat pergi ke pasaraya dan juga ke kantin untuk membeli makanan. Sebabnya tumbuhan mempunyai akar dan akar berada di dalam tanah. Okey, faham Jadi tumbuhan dia terpaksa membuat makanan sendiri dan bahagian yang berfungsi untuk membuat makanan ialah bahagian daun. Makanan yang dihasilkan oleh daun digunakan oleh bahagian tumbuhan yang lain. Jadi untuk membesar seperti kita jugalah. Makanan yang kita makan itu boleh membantu kita untuk membesar. Begitu juga dengan daun. Bahagian daun ini dia membuat makanan melalui proses fotosintesis. Proses fotosintesis ini awak akan belajar di tahun 4 nanti. Daripada daun ini tumbuhan akan dapat membuat makanan. Sebab itulah kita tidak boleh memetik ataupun memotong daun dengan sesuka hati. Sebab daun berfungsi untuk membuat makanan. Kalau kita buang semua daun pada pokok, kesian pokok tu. Bagaimana dia nak hidup Dia tak boleh membuat makanan. Dan makanan yang dibuat oleh daun ini tadi telah diceritakan bagaimana batang akan membawa makanan yang dihasilkan oleh daun ke seluruh bahagian tumbuhan. Okey, dan kita lihat ke bahagian yang keempat ataupun ke bahagian tumbuhan yang keempat dan bagaimana dia berfungsi. Okey, tengoknya bahagian yang keempat, iaitu ini dia. Senyum je dia Ini ialah akar. Saya akar. Saya menyerap air dan nutrien daripada tanah.
Jadi inilah kerja akar. Dia akan menyerap air dan juga nutrien daripada dalam tanah. Daripada dalam tanah, sebab tu kita siram air di bahagian berhampiran dengan akar, supaya bahagian akar ini dapat menyerap air dan juga nutrien, terutamanya daripada baja, untuk dihantar kepada batang, dan batang akan membawa nutrien dan juga air ini ke seluruh bahagian pokok. Jadi akar ni juga fungsinya sangat besar, sebab dia menolong mencari air. Macam kita lah, air kita kena minum banyak air. Kalau tak ada air, kita akan jadi kering. Begitu juga dengan pokok. Kalau awak tak siram pokok yang awak tanam dalam pasu, mesti pokok tersebut akan menjadi kering. Dan kalau kita biarkan selama seminggu, mesti pokok tersebut akan mati. Kesian pokok tu. Okey. Ada soalan di sini. Soalan kebat. Tanpa akar, pokok akan tumbang. Mengapa? Kita tanya awak ni. Tanpa bahagian akar ni, pokok akan tumbang. Kenapa? Semestinya akar ini dia mencengkam tanah, dia berada di dalam tanah dan dia membantu menguatkan bahagian batang pokok. Jadi apabila angin bertiup kencang ataupun kita tolak, kita sandar pada pokok, pokok ini sangat susah untuk tumbang disebabkan akar-akar ini mencengkam ataupun memegang tanah dengan sangat baik. Okey, itulah dia fungsi akar. Selain daripada menyerap air dan juga nutrien daripada bawah tanah, akar juga berfungsi untuk menyokong pokok. Baik, rasa setakat ini dahulu untuk tajuk kita kali ini, dan semoga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Okey, bye-bye.